Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, perasan ataupun tidak, gambar yang saya gunakan sebagai thumbnail untuk memperkenalkan video saya ni di saluran YouTube, perasan tak dalam gambar tersebut, di latar belakang rumah itu digantung gambar-gambar mursyid, gambar-gambar syekh, gambar-gambar tok guru. Antara gambar-gambar tu yang banyak-banyak tu, ada satu, cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, pakai cermin mata ke, besarkan ke apa, cuba lihat, ada gambar rusa. Apa kaitan gambar rusa pula di kalangan gambar syekh-syekh di situ? Saya pun sendiri tertanya-tanya. Sebab itulah saya memilih gambar tersebut sebagai gambar thumbnail bagi video saya ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sambungan siri penjelasan ke atas buku saya ini, 90 pelajaran tentang bid'ah. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja mengikuti video ini, ketahuilah bahawa ini adalah video bersiri di mana saya menjelaskan daripada buku saya ini. Video-video ini telah pun saya himpun dalam satu playlist, link di bahagian description, dijemput tonton daripada awal. Bagi sesiapa yang belum memiliki buku ini, ia boleh dimuat turun secara percuma. Edisi PDF yang penuh, tak ada potong-potongnya. Okey, daripada laman web saya, link di bahagian description. Okey, anda boleh muat turun, boleh baca melalui laptop, boleh baca melalui handphone atau boleh print sendiri untuk baca jika apa yang lebih selesa bagi diri anda. Atau jika anda hendak membeli edisi yang telah siap dicetak, boleh dipesan daripada Shopee, dicetak oleh syarikat Santai Ilmu, syarikat yang dimiliki oleh Ustaz Shihabuddin. Link di bahagian description. Baik, saya sendiri sudah agak lama tidak menyambung siri penjelasan ke atas buku saya ini sebab sibuk dengan pelbagai isu lain yang hendak divideokan. Tetapi Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersambung dan sekarang kita masuk dalam bab mengkaji amalan menggantung gambar mursyid di dalam rumah. Okey, mengkaji amalan menggantung gambar mursyid di dalam rumah. Kalau edisi A4, kita sekarang di muka surat 66. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di sisi sebahagian para pencinta bid'ah, siapakah para pencinta bid'ah? Mereka adalah orang yang berbangga-bangga dengan amalan bid'ah yang mereka lakukannya. Mereka tidak segan-segan untuk memaparkannya, untuk menunjukkannya kepada orang awam. Bahkan mereka ini menyebarkannya kepada orang awam. Dan jika ada yang mengkritik amalan tersebut, mereka tidak segan-segan untuk membelanya. Itulah para pencinta bid'ah. Berbeza pula di kalangan para pencinta sunnah. Para pencinta sunnah ialah mereka yang mengamalkan sunnah. Mereka menyebarkan sunnah. Dan mereka juga berusaha untuk membasmi virus yang mematikan sunnah, iaitu nama virus itu apa? Nama virus itu ialah bid'ah. Jadi beza antara pencinta sunnah dan juga pencinta bid'ah. Okey, baik, kembali ni. Di kalangan sebahagian para pencinta bid'ah, mereka suka menggantung gambar tok guru, gambar syekh, gambar mursyid mereka di rumah mereka. Bahkan di kalangan mereka ada yang apabila berzikir, mereka berzikir sambil memandang kepada gambar mursyid, gambar tok guru, gambar syekh mereka dengan alasan gambar tersebut sebab mereka anggap itu ialah wali Allah. Jadi mereka beranggapan gambar itu dapat mengingatkan mereka kepada Allah. Tanpa gambar tersebut, mereka ni berzikir tidak khusyuk. Terfikir itu, terfikir ini. Maka dengan adanya gambar itu, zikir mereka lebih fokus. Bahkan di kalangan mereka ada yang lebih ekstrim. Yang ini apabila mereka mendirikan solat. Solat fardu atau solat sunnah. Sebab mereka melaksanakan solat di rumah. Bagi sebahagian para pecinta bid'ah ini, solat berjamaah di masjid adalah untuk orang yang makam biasa-biasa. Orang awam. Dah bagi mereka yang kononnya telah mencapai makam yang lebih tinggi, mereka solat di rumah. Kerana atas alasan solat di rumah itu lebih khusyuk. Dan solat di rumah itu mereka dapat letak gambar mursyid, gambar tok guru mereka. Yang ini
Mereka solat sejadah, depan sejadah tu mereka letak meja kecil, coffee table ke apa ke, dan di atas meja tu mereka letak gambar tok guru mereka, gambar syekh mereka, gambar mursyid mereka. Gambar tu mereka tak letak atas sejadah. Mana boleh letak gambar tu sama level dengan lantai kan? Tak boleh, dia kena tinggi sikit. Jadi ada meja kecil yang tinggi 3 kaki ke 4 kaki ke, orang kita panggil coffee table kan. Jadi mereka letak gambar di situ, lalu mereka solat sambil memandang gambar itu. Atas alasan kononnya dengan cara sedemikian, lebih khusyuk mereka solat. Kerana gambar itu mengingatkan mereka kepada Allah. Gambar itu adalah wali Allah yang mengingatkan mereka kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bezakan bahawa mereka tidak sembah gambar itu. Mereka menjadikan gambar itu sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mengingat atau lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang hendak kita bincang sekarang ini. Perkara ini termasuk bid'ah dalam agama. Kenapa? Pertama, ia tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal pada zaman baginda terdapat suasana yang sebenarnya lebih menekankan untuk baginda melakukan yang seumpama. Memang pada zaman baginda tidak ada fotografi, tetapi ada orang yang boleh melukis. Dan seandainya lukisan ini dapat mengingatkan umat Islam pada zaman itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memanggil orang yang mahir untuk melukis. Kita panggil sketch, untuk melukis gambar baginda, dan ia digunakan oleh para sahabat apabila mereka berzikir di rumah, apabila mereka solat sunat di rumah, apabila mereka pergi musafir, mereka akan beribadah sambil memegang kertas itu. Ataupun kalau zaman itu kertas sudah ada, agak terhad, pelepah kurma ke apa-apa yang boleh dibuat lukisan, nescaya Rasulullah SAW sendiri akan meminta agar dibuatkan lukisan muka baginda, wajah baginda untuk para sahabat itu sendiri sambil beribadah, sambil pegang gambar itu. Baik di rumah atau kadang-kadang para sahabat ini juga musafir atas urusan dakwah, atas urusan perniagaan, mereka boleh juga terlupa kepada Rasulullah. Mereka juga inginkan sesuatu sebagai sarana untuk lebih mengingati Allah. Maka jika lukisan ini sesuatu yang betul-betul bagus, baginda sendiri akan meminta orang yang pakar, orang yang mahir untuk melukis wajah baginda untuk digunakan oleh para sahabat sebagai salah satu wasilah, salah satu sarana untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ketika beribadah. Bahkan pada zaman baginda juga ada orang-orang yang dari luar Madinah, mereka datang, mereka menemui Rasulullah SAW. Mereka beriman kepada baginda. Mereka memeluk Islam dan mereka kembali kepada tempat mereka. Mereka kembali ke kampung mereka yang jauh daripada Madinah. Mereka ni first time jumpa dan mereka pun ingin menyimpan gambar Rasulullah supaya mereka sendiri dalam rangka beribadah dapat melihat Rasulullah dan menjadikan baginda sebagai wasilah untuk khusyuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ketika beribadah. Pun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sedemikian. Maksudnya tidak memanggil orang yang mahir untuk melukis wajah baginda, kemudian diberikan kepada orang yang datang daripada jauh tu. Nah, kamu balik kampung kamu tunjuk kepada orang-orang di sana, kamu sendiri beribadah, pandanglah muka aku ini, moga-moga ia dapat menyampaikan kamu kepada Allah. Moga-moga kamu lebih khusyuk beribadah kepada Allah, ya. Baginda tidak melakukan sedemikian. Meskipun urgensi, meskipun tuntutan untuk melakukan itu ada juga pada zaman baginda. Berarti apa? Berarti kita ini dalam rangka beribadah, tidak perlu ke tahap sedemikian, tidak perlu ke ekstrim yang sedemikian. Apabila kita sedang beribadah, baik berzikir ataupun solat sunat, kadang-kala kekhusyukan itu lari, kita tarik balik. Sebagai manusia biasa memang kadang-kadang kita sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kadang-kadang fokus kita lari sekejap. Tak apa, kita tarik balik. Kita tidak perlu hendak meletak gambar syekh, gambar mursyid di situ. Sebagai kononnya syekh atau mursyid atau tok guru ini
dapat mengingatkan kita kepada Allah. Bahkan mungkin juga orang yang sedang berzikir itu, dia bukan kekhusyukannya kepada Allah, tapi kekhusyukannya kepada Tok Syekh itu sendiri, ya. Baik, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, macam saya katakan tadi, mereka yang melakukan amalan ini, mereka bukanlah menyembah Tok Guru itu. Mereka bukanlah beribadah kepada Tok Syekh itu. Bukanlah mereka ini menyembah kepada mursyid itu. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, ia membuka ruang ke arah satu hari kelak, satu masa kelak, mereka beribadah kepada Tok Syekh itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah Islam ataupun sejarah agama sebelum ini, sejarah umat sebelum ini, telah pun berlaku di mana umat itu mereka melukis gambar ataupun membuat patung kerana ingin menghormati, kerana ingin mengingati orang-orang soleh. Tetapi lambat laun, patung atau gambar tersebut menjadi objek sembahan. Pada awalnya sekadar untuk mengingati orang-orang soleh pada zaman mereka. Tetapi lambat laun, sedikit sebanyak, akhirnya gambar ataupun patung itu menjadi objek sembahan. Jadi apa yang dilakukan pada masa kini, sekali lagi saya ulangi, mereka pada asalnya tidak menyembah gambar ataupun syekh, tok guru, mursyid dalam gambar tersebut. Tetapi dibimbangi, lambat laun ia akan mengarah kepada itu. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mensyirikkan Allah, seseorang itu boleh saja beribadah kepada Allah, namun dia menyamakan ibadah tersebut dengan mana-mana makhluk Allah. 99% daripada hatinya beribadah kepada Allah, 1% daripada hatinya beribadah kepada Tok Syekh itu, maka telah pun berlaku syirik. Atau mungkin dia faham. Okay? Dia sebagai seorang ayah faham, tapi anak dia pula tak tengok ayah dia begitu, anaknya pula mungkin salah faham, dan anaknya pula lah yang beribadah kepada gambar tersebut ataupun kepada syekh, mursyid di dalam gambar itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, meskipun pada asalnya gambar-gambar ini bukanlah untuk dijadikan objek sembahan, tetapi ia membuka pintu syirik sehingga dibimbangi pada satu hari kelak berlaku syirik kerana gambar tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada sesuatu lain yang lebih utama sebab, okey, mereka yang menggunakan gambar ini ada tujuan baik, walaupun kita tak setuju, ada tujuan baik, iaitu kononnya gambar itu dapat memberikan mereka kekhusyukan untuk beribadah kepada Allah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kehadiran gambar-gambar ini menghalau, menjauhi malaikat daripada memasuki rumah mereka. Hal ini berdasarkan sebuah hadis daripada Sahih Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi tamathilu aw tasawiru. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung dan gambar. Gambar ini tak kisah, asalkan ia gambar makhluk hidup, baik ia adalah lukisan tangan ataupun fotografi. Bezakan di sini bahawa tentang gambar ada dua. Pertama, orang yang membuat gambar makhluk hidup. Ini ada ancaman yang serius, ancaman yang berat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ini yang melukis gambar-gambar makhluk hidup, dalam hadis lain dalam Sahih Muslim juga, baginda menerangkan pada hari akhirat kelak, Allah memanggil mereka ni dan suruh mereka, buatlah makhluk yang kamu buat ketika di dunia dahulu. Dan tentu mereka ini tidak dapat buat. Adapun yang kita masukkan sekarang ini ialah menggantungkan gambar. Bukan kita yang lukis, tapi kita gantung gambar makhluk hidup. Baik gambar itu sketch dengan tangan atau gambar fotografi. Okey, mana-mana rumah yang ada gambar ini, malaikat rahmat tidak masuk. Malaikat maut dia masuklah, sebab itu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bezakan. Sebab tu di kalangan para pencinta sunnah, kalau kita pergi rumah mereka tak ada gambar pun. Engkau ni family tak bahagia ke? Tak ada gambar family ke? Tak ada gambar berpeluk dengan isteri ke? Gambar kahwin dulu tak ada ke apa ke? Oh, bukan tak bahagia, bukan tak sayang isteri, bukan tak sayang anak-anak.
Tetapi mereka tidak menayangkan gambar tu secara terbuka, tergantung di dinding ke letak atas meja mana-mana, kerana gambar-gambar itu menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Mereka ada gambar tapi simpan dalam album atau simpan dalam phone. Kadang-kadang saja tengok, tetapi tidaklah ia digantung. Jadi tuan-tuan puan, apabila pergi ke rumah para pencinta sunnah, tak ada gambar langsung. Jangan pula beranggapan, oh kau ni hidup tak bahagia je, tak ada nak appreciate your family, apa semua tu. Okey, salah faham di situ ya. Okey, jadi tidak diletak gambar. Apatah lagi nak letak gambar supaya kononnya dapat mengingati Allah. Malaikat ini, tuan-tuan dan puan, dia ada satu peranan, iaitu ia akan membisikkan kepada kita, mengajak kita kepada kebaikan, akan mengajak kita kepada mengingati Allah, akan mengajak kita kepada kebenaran. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, okey, hadis nombor 2988 mengikut penomoran Syekh Ahmad Syakir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lisyaitani lammatan bi ibni Adam walil malaki lammatan." Sesungguhnya bagi syaitan ini ada sentuhannya ke atas anak Adam, demikian juga malak. Malak ini singular, plural ialah malaikat. Maknanya syaitan dan malaikat ini ada sentuhan. Sentuhan di sini maksudnya bisikan ke, hasutan ke terhadap kita anak Adam. Fa amma lammatu syaitani fa'iadun bisyarri wa takzibun bil haqqi. Adapun sentuhan syaitan, maka ia mengajak kepada keburukan dan juga mendustakan kebenaran. Okay, kebenaran di sini yang masukkannya Al-Quran, As-Sunnah, inilah syariat Islam, inilah kebenarannya. Wa amma lammatul malaki, dan ada pun sentuhan malaikat, fa'iadun bi khairi wa tasdiqun bil haqqi, maka ia mengajak kepada kebaikan dan ke arah membenarkan kebenaran. Faman wajada zalika falya'lam annahu minallahi falyahmadillahu fayahmadillaha. Okey, maka sesiapa yang mendapati sedemikian, kadang-kadang kita sedang duduk, terlintas di hati kita ni, ish, aku nak baca Quran lah. Kita sedang duduk-duduk, ish, apa asyik duk tengok Netflix saja ni, nak rasa macam nak berzikir lah. Bukan dengan sebarangan zikir, tetapi zikir-zikir yang maksur daripada Rasulullah SAW. Maka ketahuilah, itu adalah bisikan daripada malaikat. Ya, kadang-kadang kita sedang buat benda-benda lara, benda-benda maksiat, tak buat kan? Tak ada siapa buat kan? Okey. Sedang duduk-duduk benda lara, ish, apa aku duduk-duduk termenung ni, aku nak dengar kuliah daripada Ustaz Sunnah lah. Kan, kadang-kadang kita ni duduk-duduk terlintas untuk membuat sesuatu yang baik. Ketahuilah bahawa itu adalah daripada Allah, maka pujilah Allah, alhamdulillah, dan lakukanlah, jangan abaikan saja. Okey, jadi ini peranan malaikat yang membisikkan kita, yang menyentuh kita kepada sesuatu kebaikan. Maka Rasulullah bersabda, maka faman wajada zalika, sesiapa yang mendapati sedemikian itu, faya'lam annahu minallah, maka ketahuilah bahawa ia adalah daripada Allah. Yang ini melalui perantaraan malaikat tersebut. Maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajadal ukhra, adapun sesiapa yang mendapati yang selain itu, okey, bisikan untuk buat jahat. Ish, aku rasa macam apa-apalah yang nak buat benda jahat ke apa lain kan. Okey, termasuk buat jahat, bida'ah tu juga. Ish, aku rasa nak buat bida'ah lah. Islam yang original ni macam boring lah, macam tak lah, macam tak ada benda lah kan. Kita buat benda lain lah. Kita buat akidah lain lah. Kita buat benda lain lah kan. Okey. Falyata'awwaz billahi minasyaitanir rajim. Maka berlindunglah kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Okay, ada bisikan-bisikan yang buruk dalam diri kita itu, maka ia daripada syaitan, maka sebutlah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Summa qara'a, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu mengajak kamu kepada kemiskinan dan juga menyuruh kamu kepada perkara-perkara yang keji. Okay? Kemiskinan ni apa maksudnya? Kalau kita rujuk dalam tafsir ialah kadang-kadang kita ni nak bersedekah.
Okey, syaitan datang bisik, jangan sedekah nanti kau miskin, kau sendiri tak ada duit. Ini recession akan datang tau. Okey, ekonomi akan drop tau. Kau simpan duit, jangan duk ni. Kan kita baru nak bersedekah. Okey, syaitan datang membisikkan kita dengan kemiskinan. Sampai-sampai kita pun tak jadi nak bersedekah. Dan juga menyuruh wa ya'murukum bil fahsya, menyuruh kalian untuk membuat perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang mungkar. Antara perkara yang mungkar ialah bid'ah. Antara perkara yang mungkar ialah bid'ah. Antara perkara yang fahsyak ialah bid'ah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni nak, kembali kepada tujuan. Mereka yang menggantung gambar-gambar ini, beribadah pada gambar apa semua tu, mereka ingin menjadikan gambar itu ataupun wajah Tok Syekh mereka, wajah mursyid, wajah Tok Guru itu sebagai satu wasilah, sebagai satu sarana untuk mereka khusyuk kepada Allah. Padahal tanpa gambar tersebut, malaikat akan hadir dan malaikat itu sendiri akan membisikkan kita ke arah kebaikan. Dan antara kebaikan itu ialah membisikkan kita kekhusyukan apabila berzikir. Kadang-kadang, macam saya kata, kita berzikir, kadang-kadang fokus tu lari. Mana tahu malaikat akan datang membisikkan kita, memperingatkan kita agar fokus kembali kepada Allah, fokus sekali untuk khusyuk ketika solat. Jadi ada peranan malaikat di sini. Mereka yang menggantung gambar, mereka telah menghalau malaikat tersebut sebab malaikat-malaikat ini tidak masuk dalam rumah yang ada patung dan ada gambar, baik gambar sketch ataupun gambar fotografi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulan, okey, antara bid'ah yang berlaku ialah adanya sebahagian, bukan semua, sebahagian para pencinta bid'ah yang menggantung gambar-gambar mursyid ke tok guru ke tok wali ke siapa-siapa di rumah mereka. Gambar rusa tu saya tak faham kenapa. Okey, di rumah mereka konon gambar-gambar ini adalah wali-wali Allah yang menjadi wasilah, menjadi sebab untuk mereka mengingati Allah. Ini adalah bid'ah kerana situasi seperti ini situasi seperti ini juga wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda juga sudah tentu mahukan para sahabat, sudah tentu juga mahukan umat Islam pada zaman baginda untuk turut mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat umat Islam zaman itu juga mereka ingin khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi baginda tidak menjadikan gambar sebagai salah satu sarana, sebagai salah satu wasilah untuk khusyuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, gambar-gambar ini boleh membuka ruang ke arah syirik. Pada asalnya memang bukan syirik sebab ia sekadar wasilah sebagai sarana, tetapi kita belajar, kita ambil iktibar daripada kesalahan umat-umat yang terdahulu di mana mereka pun pada awalnya membuat patung, melukis gambar orang-orang yang soleh di kalangan mereka sebagai tanda penghormatan, bahkan mungkin juga sebagai wasilah untuk mereka ingat kepada Allah SWT. Tetapi lambat laun telah bertukar, gambar dan patung itu menjadi objek sembahan pula. Jadi hendaklah berhati-hati kepada mereka yang menggantung gambar itu kerana kita tidak tahu lambat laun ia menjadi objek sembahan dan berlakulah syirik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ada malaikat yang disebutkan sendiri oleh Rasulullah SAW yang akan membisikkan kita, mengajak kita ke arah kebaikan. Dan antara kebaikan tu meskipun tidak disebut secara spesifik dalam hadis, antara kebaikan itu ialah untuk kita mengingati Allah, untuk kita khusyuk mengingati Allah. Apabila fokus kita lari sekejap, malaikat itu akan membisikkan kepada kita untuk kembali fokus kepada Allah. Jadi ayuh kita meraih kehadiran malaikat dalam rumah kita ini dengan tidak digantung apa-apa gambar. Jadi tuan-tuan dan puan, ini untuk yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Moga-moga kita ambil manfaat, ya. Okey, sedikit tentang hadis itu yang malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung. Okey. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan, kita semua dah tak sembah patung, tapi ingat kadang-kadang ada patung yang piala yang kita dapat apabila memenangi sesuatu pertandingan sukan.
bola ke, lepas tu ada orang, kita pula menang kan, ada gambar, ada patung orang sedang main bola. Golf ke, ada orang sedang main golf. Okey, dan kita pun letakkan ia sebagai hiasan. Okey, meskipun kita tidak sembah patung itu, ingat, malaikat dia tak suka benda-benda macam ni dan dia tak nak masuk. Meskipun kita tak sembah, kita hanya tayang sebab kita pandai main golf. Kita hanya tayang sebab kita pandai main badminton. Sebagai contoh kan. Tetapi malaikat tidak masuk. Pengecualian diberikan kepada patung yang merupakan mainan anak-anak kecil. Okay, anak perempuan mungkin suka patung Barbie. Anak lelaki mungkin suka patung Iron Man, Superman, Batman. Tapi ini anak kecil. Sebab kadang-kadang dah tua pun, dah dewasa pun, masih lagi ada patung Barbie. Masih ada lagi patung-patung ini. Dan sebahagian orang dia buat collection. Collection untuk patung-patung, kita panggil apa? Yang dalam movie tu, Iron Man, Batman, Hulk, apa semua sebagai collection lah kononnya. Dia memang tak sembah. Alright, tetapi dia kena tahu bahawa dia sebenarnya menghalang masuknya malaikat. Dan malaikat ni kita kata apa? Kita sangat menyukai kehadiran malaikat kerana ia membisikkan kepada kita ke arah kebaikan. Bahkan dalam ayat Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11, okay, diterangkan bahawa malaikat ini juga adalah bodyguard yang menjaga kita. Boleh rujuk dalam buku saya, Sunnah Nabi dalam menangani makhluk gaib. Okay? Bahawa malaikat ni juga sebenarnya berperanan sebagai bodyguard kita. Tapi memandangkan kita ni ada benda-benda yang menyebabkan malaikat menjauhi kita, menjauhi rumah kita, maka kita pun terdedahlah kepada gangguan syaitan, gangguan jin dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan-puan, ayuh kita jauhi semua itu. Okay? Menang pertandingan bersukan apa tu dipersilakan. Kalau dapat hadiah tersebut, dapat hadiah. Lepas tu buang ke apalah. Tak payah nak pergi tayang dalam rumah apa semua tu ya. Okey. Alright. Jadi sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.